buku yang saya dah maklum dekat Facebook tu. Kat depan ni ada 2 lah. Tapi saya tak boleh nak bawa malam ni sebab kita kena dapatkan order daripada anda semula kalau berminat. So kita akan kumpulkan order dan baru saya akan tempah pada pembekal lah. Satu lagi, buku ni dia bukan keluaran yang dijual di kedai buku. Dia adalah keluaran daripada Research Center University, daripada UPM. So kebetulan saya ambil kitab ni juga sebab kebetulan ni adalah penasihat daripada TC sendiri, iaitu Dr. Suki Osman. Jadi buku ni kalau dah masuk dekat Research Center ni, tuan-tuan sekalian, dia tak jadi harga murah lah, walaupun nipis macam ni kan. Biasa kalau standard RM40 kita akan dapat lagi tinggi lah harga. Tapi ni bukan RM40 lah, ni RM30. Tapi nipis ni lah. Tapi saya rasa syarat dengan ilmu dekat dalam ni. So dia tak jual kat kedai luar, dia jual dekat Research Center, automatik akan jadi mahal. Tak tahu kenapa. Dia memang dia punya polisi macam tu. So harga ni RM30 saya dapat daripada Dr. Suki. Harga asal RM38. Dia dah potong jadi RM30. Yang ni kalau tuan-tuan sekalian nak beli, tak beli dengan saya pun tak apa, nak order dengan saya pun boleh. Anda boleh beli direct di Rami, Raudhah Al-Mikyas. Harga RM28 di sana lah. Yang ni dia tebal sikit, okay? Yang ni mau kepada pengenalan tamsil. Yang ni adalah detail sikit tentang Amthal fil Quran. So just promote dulu sebelum semula kelas lah, supaya dia tak ganggu kelas kita. Boleh? Boleh Nanti kalau berminat, nanti kita habis kelas, nanti kita ambil order, insyaAllah. Itu tafsir. Ini tamthil, perumpamaan dalam Quran. So dia lain sikit. Kita topik 2019 ni dia jadi lain sikit 2019. Sekejap live dah start ke? Weh, mana saya sembang tadi dah start dah. Okey, baik. Okey, baik, kita mulakan insya-Allah, boleh tunggu sekali. Okey, baik, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah. Ya kana. Salatul ladzi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jil Qur'an azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan semua? Sihat ke? Salam 2019 saya ucapkan kepada semua. Hari ni dah berapa Januari dah? 5 kan? So bermakna 5 tahun pula. 5 hari kita dah berada di dalam tahun 2019. Ahlan wa sahlan tuan-puan sekalian ke Tadabbur Center. Mungkin ada yang pertama kali menjejakkan kaki ke sini. Maka inilah Tadabbur Center tuan-puan sekalian. Walaupun ada orang pernah komen kerusi kita ni keras kan? Tapi tu pun tak tahulah kenapa dalam banyak-banyak komentar orang komen pasal kelas-kelas kita ni. Kursi keras tu sentiasa menjadi perhatian saya lah kan. Kursi keras. Keras ke kursi? Tak apa. Supaya tak mengantuk. Ini adalah pandang sisi positif. First time saya dengar. Selama ni dia kata kursi ni keras, tapi tak apalah tuan-puan sekalian. Doakan lepas ni Tadabbur Center bagi sofa kat anda semua. InsyaAllah tuan-puan sekalian. Sebab kita nak ambil semangat apa benda? Macam ayat dalam surah Yasin tu Allah sebut hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun kan. Ahli syurga ni dekat dalam syurga mereka duduk atas araik, satu tempat permadani yang sangat lembut kan. Barangkali mereka terkesan dengan ayat tu kot. So dia kata kelas belajar Quran mesti macam syurga.
So syurga mesti lembut tempat duduknya. Ala kulli hal tuan sekalian, saya harapkan dengan apa yang ada ini telah memberikan keselesaan kepada yang hadir pada hari ini. Sekali lagi terima kasih tuan sekalian kerana hadir, melapangkan masa hujung minggu anda di sini. Barangkali anda mungkin boleh memilih untuk pergi ke tempat-tempat yang memberikan anda hiburan barangkali, ataupun seronok bersama dengan keluarga, tapi anda memilih untuk hadir ke sini. Saya ucapkan terima kasih dan barakallahu fikum. Mudah-mudahan setiap perkara yang anda korbankan untuk hadir ke sini ini Allah berikan keberkatan dunia dan akhirat insya-Allah. Juga Allah berikan keampunan sebesar-besarnya kepada kita semua pada malam ini insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan pada sebelum ini dan saya dah telah promosikan di Facebook saya nak bercadang, dan bukan saya seorang je. Ramai asatizah di Tadabbur Center telah mula bertukar rentak sedikit. Bukan rentak sangat pun, tak. Kita still lagi berbincang tentang Al-Quranul Karim. Tapi bezanya adalah kami nampak ada satu kelompangan yang berlaku. Iaitulah bila mana kita bincang Quran, tadabbur surah, dia bagus dan dia agak memberikan minat yang bagus kepada minat yang sangat tinggi kepada masyarakat yang mendengarnya. Tapi biarlah Tadabbur Center dengan 2019, anjakan 2019, kita nak bawa masyarakat kita kepada disiplin ilmu Quran. Sebab bila kita belajar tadabbur, pergi deep kepada satu surah, tanpa ada asas-asas yang bagus untuk masuk dalam surah tersebut, dia akan jadi bimbang masyarakat. Untuk tadabbur je kena datang Tadabbur Center, untuk tadabbur je kena pergi kuliah-kuliah tadabbur. Jadi biarlah kami bagi ilmu alat kepada anda, supaya bila anda keluar daripada kelas-kelas ini, so anda dah tahu dah macam mana nak apply benda tu dekat luar. Maknanya tak semestinya tadabbur ni datang kelas. Tadabbur datang kelas. Datang kelas ni cuma sekadar nak membantu booster kefahaman saja. Tapi biarlah anda boleh survive sendiri. So rather than we give fish, we give the rod. Daripada kita sekadar memberi ikan, baik saya bagi anda pancing ikan, supaya lepas ni kalau anda lapar teman sekalian, anda boleh pancing sendiri. So boleh faham Tak Syari pun saya dengar cerita dia akan buat kelas ulum Quran. Saya akan buat kelas tamthil Al-Quran, Al-Amthal fil Quran. So nanti ada asatizah lain akan mengumumkan apa kitab yang bakal digunakan. Semua kepada pengajian berkitab lah. Dan saya akan refer banyak kitab. Tapi saya akan bawa 2 kitab je dekat sini, sebab kebetulan dah ada terjemahan dia. Sebab kan nak baca bahasa Arab. Kan nak baca bahasa Arab, saya boleh bagi. Ada tesis master bahasa Arab. Kebetulan Dr. Fayyad ni, dia ada keluarkan satu tesis. Master dia cerita pasal Al-Amthal fil Quran. PhD dia Al-Amthal fil Hadis. So dia buat perumpamaan dalam Quran master, PhD perumpamaan dekat dalam hadis. Wah, tu yang menarik tu. So jadi saya tu, kalau anda kemampuan ada bahasa Arab, saya boleh bagi anda tesis tu. Anda boleh cari dekat Google je pun sebenarnya. Kalau anda tak nak saya bagilah, anda je buka Google, anda search tesis dia. So sangat menarik. Dan sebab itu saya juga pilih topik ini, sebab bila anda baca Quran tu pun sekalian, betul tak kita akan sentiasa berhadapan dan berjumpa dengan benda-benda macam ni. Dalam surah Al-Baqarah sebelum ni pun kita dah bincang. Lepas ni saya akan jawab isu Al-Baqarah. Ustaz, di mana kelas Ustaz surah Al-Baqarah? Ustaz nak berhenti macam tu je ke? Jawapannya tidak. Nanti saya akan ceritakan. Supaya ramai PM tu tanya, Ustaz, adakah Ustaz telah futur dalam perjalanan? Telah terhenti dalam pengajian surah Al-Baqarah? Ustaz dah give up ke? Tak. Saya tak pernah letih pun. Walaupun sampai ayat 50 lebih baru kan. Ada lagi 200 ayat tak bincang. Adakah Ustaz telah berputus asa? Jawapannya tidak. Sebab saya ada pendirian saya, dan saya akan buat juga kelas Al-Baqarah. Cuma ada, nanti saya akan umumkan macam mana dia punya trend kelas tu. Okey. Apa saya cerita tadi? Apa saya nak cerita? Perubahan tu dah cerita. Apa benda sebelum tu? Tak apalah. Yang pentingnya saya nak bawa kelas Al-Amthal fil Quran. Sebab betul tak saya nak tanya anda, bila kita baca Quran, yang ni saya nak cerita tadi. Kita baca Quran, kita akan banyak berhadapan dan berjumpa dengan perumpamaan-perumpamaan dalam Quran. Betul tak? Sebagai contoh apa yang perumpamaan yang pernah anda dengar dalam Quran? Ada tak? Perumpamaan yang pernah kita dengar dan anda dengar dalam Quran. Pernah dengar? Pernah baca tak? Pernah baca tak sebelum ni? Apa je yang anda pernah dengar? Boleh kongsi tak anda? Ya? Yunfiquna amwalahum. Lagi perumpamaan orang munafik, kan? Lagi? Surah Baqarah kita dah bincang ayat ni. Yang Allah menggunakan perumpamaan
lalat tu, ba'udatan fama fawqaha. Kan? Pasal lalat pun kita dah bincang. So dalam Quran banyak perumpamaan kita akan jumpa. Cuma tuan-puan sekalian, hari ni kita nak tengok, kita mungkin tak akan masuk lagi lah. Apa itu, kenapa lalat, kenapa Allah guna tembikar, kenapa Allah guna kayu yang tersandar. Kita bincang lagi dalam kelas kita hari ni. So nama pun kelas pertama, dia kena mukadimah dulu kan? Tapi saya tak baca mukadimah buku ni lah. Sebab saya ambil mukadimah, saya gambur dengan pendekatan permulaan kelas. Sebab kita agak janggal, kita nak mulakan pengajian berkitab tapi tak pergi kepada satu disiplin dinamakan sebagai muqaddimah dengan memperkenalkan definisi-definisi amthal. Kan? Bila sebut amthal ataupun mithal, apakah dia benda yang kita kena pop up dalam kepala? Iaitu kita nak bincang hari ni. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum saya masuk definisi itu, saya nak bawa anda kepada perkataan-perkataan mathal dalam Quran. Saya tak bawa semua, tapi saya pilih 2 ayat sebagai permulaan kelas kita untuk kitab ini. Iaitulah pada ayat surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat ke-27. Okey. Az-Zumar ayat ke-27 seperti mana kat depan ni lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Allah sebut, dan demi sesungguhnya kami mengemukakan kepada umat manusia berbagai mithal, perbandingan dalam Al-Quran ini supaya mereka mengambil peringatan dan pelajaran. Dan saya tak nak highlight banyak tuan-tuan sekalian. Satu yang anda perasan dalam ayat 27 ini, kita akan nampak perkataan mathal, betul tak? Dalam ayat ke-27 kan, ada perkataan mathal dalam ayat itu. Tetapi saya nak anda jangan sekadar nampak mathal tu, tapi nampak fi'il yang digunakan untuk mathal. Fi'il ni dalam bahasa Melayu kita sebut sebagai kata kerja. Dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai verb. Okay. So bila ada mathal, Allah kata ada perumpamaan, so mesti ada fi'il dia. Contoh macam puisi, kita kata benda mendeklamasikan puisi, betul? Okay, betul? Okay. Sajak kan? Sajak mendeklamasikan sajak. Kalau puisi? Mendendang. Oh, ada cikgu sini. Cikgu Melayu ada sini. So dia kena hati-hati sikit tau. So kalau sajak mendeklamasikan sajak. Kalau puisi mendendangkan puisi. Kalau pantun? Mengiramakan pantun. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, sama juga bila Allah kata perumpamaan, ada kalimah-kalimah yang Allah pilih untuk diletakkan fi'il dia, verb yang digunakan untuk digabungkan dengan mathal. Kalau kita tengok ayat ini tuan-tuan sekalian, Allah menggabungkan mathal dengan perkataan darabna. Walaqad darabna. So Allah mengatakan mathal yang diberikan kepada manusia itu dengan darabna. Kalau kita bacakan terjemahan dekat dalam ayat ini, darabna bermaksud kami telah mengemukakan. Kalau baca terjemahan dalam ayat ini. Tapi kat sini ada tak yang pernah belajar bahasa Arab? Angkat tangan. Oh, dia ada ramai tapi tak angkat tu sebab tak mengaku. Saya kenal muka-muka yang dah tahu bahasa Arab ni. Darabna datang dari perkataan daraba. Daraba. Yes, betul Tuan Azam. Tuan Azam betul ke? Betul, kesilap orang. Kan? Tuan Azam sebut daraba ini, kita pun tahu dia ru'ud dia, aslul kalimah dia daraba. Daraba ini maksudnya pukul. Kalau dalam terjemahan kita nampak mengemukakan, tapi kita pun tahu daraba itu maksudnya pukul. So kalau kita nak gabungkan, tadi kata mendeklamasikan sajak, mendendangkan puisi. So kalau perumpamaan dalam Quran mathal, Allah kata memukul mathal. Memukul perumpamaan. So macam mana kita nak faham kenapa Allah menggandingkan? Sebab ini bukan satu ayat. Kalau anda baca ayat surah Ankabut pun, Allah SWT menggunakan amthalu nadribuha. Sekali lagi perkataan mathal, dia punya fi'il dia daraba. Tak payah pergi jauh, surah yang kita dah hafal pun, iaitu surah Yasin. Bila Allah sebut wadrib lahum mathalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Bila sebut je mathal, Allah menggunakan perkataan fa'il dia adalah daraba, iaitu pukul. Cuba kita bayangkan macam mana nak pukul perumpamaan. Apa logiknya fa'il yang digunakan darabna, daraba dengan mathal tu sendiri? Apa logiknya? Cuba anda fikir. Macam mana kita nak kaitkan pukulan, memukul
dengan perumpamaan. Nak bagi masuk dalam otak kan. So kalau sekadar macam mana? Yes, mungkin barangkali untuk menarik perhatian lagi. Sebab ramai ni yang seronok minta pendapat sikit. Nak bagi kesedaran. So kalau kata sekadar itu punchline saya tu. Dia dah bagi punchline saya. Sedih lah macam tu. Lagi. Dia ada good and bad bila kita minta opinion ni. Bila good ni adalah kita kongsi banyak pendapat. Badnya adalah dia ambil punchline. Lagi. Selain daripada tu, so apa kaitan pukulan dengan mathal, perumpamaan yang kita nak maksudkan dalam ayat Quran yang kita nak baca hari ni, yang kita nak belajar hari ni? Lagi? Kaitan? Pukulan, kesedaran, nak bagi masuk, apa lagi tadi? Menarik perhatian, lagi? Dapat balasan, terbalas. Macam mana? Maknanya pukulan ni macam berbalas pantun kan? Macam tu. Mendapatkan balasan. Balasan, tindakan, maknanya tidak balas. Tindak balas. Pun punchline saya kat tu. Banyak punchline telah dicuri. So saya tutup ruang respon. Okay. Sebelum punchline banyak diambil orang lain. Kalau masuk pertandingan habis dah lawak punchline saya ni. Semua habis dah. Okay, baik tuan-tuan sekalian. Kalau nak faham kenapa Allah menggunakan fa'il itu sebagai fa'il bagi mathal itu daraba, kita kena apply. So baru kita akan faham macam mana kesan pukulan tu kepada yang dipukul. Bila sebut pukulan, dia tak akan melibatkan seorang, betul? Dia tidak melibatkan sekadar satu pihak. Sebut je memukul, mesti akan melibatkan dua pihak. Itu adalah satu kemestian. Takkan ada satu pihak anda tak jadi pukul kan? So kena ada orang yang kena in contact dengan pukulan tu. So dia tak kata pukulan kalau tidak ada contact. Tahu tak contact? Tidak ada sentuhan. So pukulan mesti akan melibatkan kontak, sentuhan. So itu adalah prasyarat untuk mewujudkan ataupun rukun pukul lah. Ingat Islam jadi rukun, iman jadi rukun. Pukulan pun ada rukun dia. Iaitulah mesti kena ada kontak, kena ada pertemuan, sentuhan. Hatta kalau bukan dengan manusia, dengan makhluk, dengan manusia pun, dengan dinding pun boleh jadi pukulan. Tapi mesti kena ada kontak. Dengan apa jua sekalipun, mesti kena ada sentuhan. Barulah berlaku pukulan. Lalu, tuan-tuan sekalian, so syarat pertama kita dah faham, mesti kena ada dua. Yang kedua, cuba kita apply pukulan. Sebab saya nak biar anda dapat experience tentang pukulan ni, jom kita explore tentang apakah yang dikatakan sebagai pukulan tu. Okay, sekarang ni tuan-tuan sekalian, cuba tengok tapak tangan. Okay, tapak tangan tu tengok putih lagi tak? Okey lagi masih lagi nampak macam clear lagi kan tangan anda? So saya akan pastikan anda keluar daripada dewan ini, dewan seminar ini, pastikan anda balik tangan anda sudah berbirat ataupun dah merah. Cantik kan? Cantik lagi Okey, jom kita bagi tak cantik. Okey. Tuan-tuan sekalian, cuba kita ambil tangan kita dan saya nak anda gunakan objek seperti meja ataupun lantai. Minta maaf adik-adik yang datang daripada jauh pula tu. Lepas tu dapat duduk bersila di bawah pula. Doakan Tadabbur Center bukan sekadar dapat dua ruang ni je, tapi satu bangunan pula ni, insya-Allah. Amin. Tapi itulah doa-doakanlah harapan, insya-Allah. Corner lot kosong lagi kan. Allahu akbar. Saya memang dah lama nampak benda tu. Tengok setiap hari kan. Tapi itulah bila tengok dekat dalam akaun rasa macam tak cukup balik kan. Tarik balik hasrat tu. Minta maaf adik-adik, terima kasih yang hadir sampai duduk kat bawah. Saya harapkan tak pergi dekat tandas sudah kan. Okey, baik, sambung. Cuba anda gunakan objek seperti meja dan lantai dekat depan anda. Tapi saya harapkan anda jangan pukul kuat sangat. Cuma sekarang nak experiencekan benda ni. Saya nak biar anda ada experiential learning. Ada satu pembelajaran bersifat pengalaman yang anda ambil dekat dalam kelas saya. Okey, gunakan meja dekat depan anda. Tapi saya buat dia punya PS tu, anda kena berikan perhatian pada PS itu. PS itu jangan pukul kuat sangat. Saya bimbang meja tu rosak. Saya tahu kursi tu keras dan perlu ditukar, tapi jangan rosakkan meja tu. Okey, baik. Cuba anda gunakan objek meja depan anda, lantai. Cuba anda buat satu pukulan. Tapi sebelum pukul, first kali saya nak anda berikan perhatian kepada yang memukul itu. So mana diri anda sendiri. Jangan fokus kepada objek yang dipukul. Tapi saya nak anda berikan perhatian kepada yang memukul terlebih dahulu, diri anda sendiri. So bila anda buat je pukulan itu, fokus kepada diri anda dulu.
Apa anda rasa dan apa benda yang anda sedang alami masa anda memukul. Boleh? So sekarang ni fokus pada siapa? Diri sendiri. So jangan fokus ke orang lain. Jangan fokus pada benda yang dipukul. Fokus pada diri sendiri. Okay, now. Dalam kiraan 3. Kalau ada Quran, jangan pukul Quran tau. Okay. Okay. So meja je. Dalam kiraan 3 semua buat serentak Tapi jangan buat tak serentak pula, nanti jadi macam kompang. Walaupun nampak macam baju orang kahwin kat depan ni. Tapi saya tak kahwin ni. Okay, pukul sekali saja. Jangan pukul banyak kali. Sekali saja. Okay, 1, 2, 3. Kuatnya tu. Saya tengok ada pecah meja ke. Tak apa, Alhamdulillah. Saya nampak tu ada yang sangat mencintai kursi tu, ada juga yang sangat geram dengan kursi tu. Okey, baik. Okey, sekarang ni anda dah buat sekali kan? Apa anda rasa? Sekarang ni fokus pada siapa? Kepada diri yang memukul, betul? Kepada diri anda sendiri. Okey, apa yang anda rasa sebagai orang yang memukul? Sebelum nak pergi amthal ni, anda kena tahu kenapa Allah sentiasa combinekan mathal dengan daraba. Kenapa? So kita nak biar experience tu masuk dalam diri anda. Okey, apa anda rasa? Puas. Kepuasan. Dah lama kot Dah lama geram sebab dia lah yang tulis komen tu. Dia lah yang tulis komen tu, kursi keras tu. Okey, anda rasa apa? Okey, saya ambil cadangan tu. Memang mungkin bagus juga tu. Puas lagi? Sakit kan? Sebab tadi nampak tuan yang paling kuat sekali tu. Sakit kan? Sakit. Lagi? Yang pukul lantai lagi sakit rasa? Lagi. Selain daripada sakit, rasa puas. Memberi kesan. Macam mana kesan tu? Cuba anda tengok tangan anda sekarang. Cuba tengok tangan anda. Macam mana compare dengan yang sebelum tadi? Ke tak merah lagi sebab sedur sangat pukul? Anda pun macam tu tak ada kesan tu Mas Lian. Maksudnya kalau kata kita pukul kuat macam tuan tadi kan, apa kesan pada tangan? Merah dan sakit lah. Merah, sakit kan? Bukan sekadar sakit, ada impact lah. Yes, dia ada impact pada yang memukul tu. Lagi? Ada lagi tak yang experience berbeza? Dia berdarah tangan ke? Tak ada? Ada lagi tak? Selain daripada kita ambil tadi puas, sakit, kesan, lagi? Rasa tak nak buat lagi kan? Rasa tak nak buat itu sebab apa? Sebab sayangkan kerusi ke? Hari ni banyak hashtag sayangkan kerusi anda. Okay? Serik. Rasa serik, tak nak buat lagi sebab sakit dan terkesan, serik. Ada lagi nak kongsi sebelum saya tutup? Mungkin dia rasa macam aku seorang je rasa benda ni. Aku nak kongsi juga. Ada lagi tak? Pada sekuat mana kita pukul. Depend pada pukul secara perlahan. Tak rasa. Dia tak rasa. The impact is there. But dia ditentukan dengan macam mana kita tentukan kekuatan pukulan tu, betul? Dia still ada impact, kan? Tapi dia ada beza dengan dua-dua ada impact. Tapi dia ditentukan dengan macam mana kita punya tenaga yang digunakan tu. Bagus point, saya suka point tu. Dan it makes sense on something yang saya terfikir baru tadi. Okey, sekarang pula buat kali kedua. Tapi jangan kuat macam tadi, okey? Saya buat PS sekali lagi ni, PS. Kalau ada kat live tu dia ada dia punya pesanan penaja kat bawah tu. Okey, cuba pukul sekali lagi. Now fokus kepada yang dipukul pula. Yang dipukul. Okey, sebelum saya buat yang dipukul, saya conclude balik. Orang yang memukul, setuju tak? Kalau anda tak setuju, anda boleh tambah-tambah daripada poin saya. Yang pertama adalah yang memukul ini, first kali dia pun rasa sakit. Betul? Dia rasa sakit kan? Bermakna saya letakkan dalam word, dia pun rasa juga. Walaupun hajat memukul, anda nak bagi siapa rasa sebenarnya? Bila anda nak pukul, anda nak bagi siapa yang rasa? Mesti orang yang dipukul. Tapi bila anda memukul, sekarang ni anda pun sedar, aku pun rasa. Betul? Tak? Bila anda hajatnya, anda nak bagi dia rasa sakit. Sebab anda geram dengan dia. Sama juga macam anda geram dengan kerusi hari. Anda hajat nak bagi kerosakan dan kesakitan pada orang yang dipukul. Tapi bila anda memukul, tiba-tiba anda pun tahu, aku rasa juga. Itu satu. Yang kedua adalah, saya letakkan dalam konsep, anda pun terkesan. Meninggalkan kesan pada diri anda. Macam abang dikata kat depan tadi. Macam mana? Faizal. Abang Faizal Mungkin saya pasti dia lebih, walaupun tak tahulah siapa lagi muda kan. Tapi saya teka-teka je. Abang lah Abang Faizal kita tadi dia kata terkesan. Sebab tangan dia juga merah kan. Yang ketiga adalah apa tadi?
tindak balas. Dia ada tindak balas. Bila kita sakit, kita akan buat lagi ke? Tak kan? Tindak balas kita adalah dah sakit, stop. Kan? Ataupun kalau dia tak sakit, akan teruskan lagi. Buat lagi. Tak puas. Kan? Saya letak dalam 3 kategori. Pertama adalah dia rasa, kedua dia terkesan, dia pun ada rasa tindak balas. 3 konsep saya letakkan. Dia merangkumi semua benda yang anda sebut tadi lah. 3. Okay, sekarang fokus pula pada yang dipukul. Okay, buat sekali lagi. Biar ada experiential learning. Okay, buat sekali lagi. Fokus pula pada siapa sekarang ni? Yang dipukul. Okay, 1, 2, 3. Okay, sekarang apa yang berlaku pada yang dipukul? Tak ada apa-apa. Are you sure tak ada apa-apa? Okay. Pelik tu, tadi dengar macam dahsyat sangat tu. Tapi tak ada apa-apa, pelik. Okey, satu anda nampak tadi bergegar meja. Bergegar je ke? Lagi? Yes, dia berbunyi. Lagi? Bergegar, bergetar. Tulang rusuk. Dia bergegar dengan bergetar lain. Tak apalah, mungkin dia cikgu bahasa Melayu juga kat belakang tu. Lagi. Lagi? Tak ada lagi dah? Kesan kan? Betul tak? Anda mungkin sekarang sedang pukul meja, anda tak nampak. Tapi cuba anda pukul diri anda sendiri. Dengan kekuatan yang macam tadi tu. Ambil kekuatan macam tuan yang pertama tadi tuan pukul tu. Kat peha. Tengok kesan kat peha macam mana. Tak payah kesan kat peha, ambil kat sini je, pak macam tu je. Tengok macam mana kesan dekat tangan tu. Dia tinggalkan kesan tak? Tinggalkan kesan kan? Tapi saya tambah. Saya setuju dengan apa yang disebut tadi. Yang pertama adalah dia menghasilkan gegaran. Gegaran tu saya letakkan dalam satu konsep dinamakan sebagai ada work done. Ini bahasa fizik. Ada work done, ada benda yang terhasil daripada force yang kita lakukan. Ada benda yang terhasil daripada benda daya yang kita telah berikan kepada benda tu. Pukulan kan force, daya. So ada work done. Contoh macam ni. Work done ni macam ni. Nak bagi benda faham. Tak yang ni lah, saya ambil yang ni. Contoh kan. Kalau saya pukul layar ni, apa yang berlaku? Work done apa yang berlaku? Nampak tak dia macam berkibar? Berkibar ke istilah dia? Dia berayun, kan? Ada pergerakan yang terhasil. Work done tu bersifat pergerakan. Anda kata gegaran tu dia kan bergerak. Pergerakan. Gegaran, pergerakan, itulah dinamakan sebagai work done. Tindakan ataupun pergerakan. Itu satu. Yang kedua adalah for sure lah orang yang kena pukul tu rasa sakit. Betul? Dia pun rasa juga. Tadi bukan anda seorang je rasa, tapi yang dipukul for sure lagi rasa. Betul? Yang ketiga adalah dia menghasilkan bunyi. Betul? Bunyi, betul tak? Bila anda pukul, anda yang buat bunyi tu. Tapi kalau yang dipukul, dia yang mengeluarkan bunyi, betul? So bukan anda adalah punca bunyi tu keluar. Tapi bila time anda dah pukul orang tu, dia berbunyi. Contoh kalau anda pukul, bukanlah kata ni, dia bukan menggalakkan pukul anak. Kalau kita kena pukul lah, saya tak nak ambil pukul anak lah. Kita kena pukul masa kecil-kecil dulu. Apa respon kita lepas kena pukul? Bila sakit buat apa? Menjerit, tuan. Menjerit? Macam tu. Itu memberontak namanya. Kan kita biasa akan menangis, kita akan respon, ataupun kalau tak menjerit pun kan? Kalau kita sakit kita akan kan, tu istilah. Dia tak cakap sakit tapi dia macam dia buat bunyi tu pun dah cukup dah. Itulah perumpamaan masal. Kan? So bila dia buat bunyi tu puan sekalian, nanti saya akan ceritakan apa signifikan bunyi yang dimaksudkan oleh Allah bila Allah kata darabal mathal, darabal amthal. Apa yang dikatakan bunyi yang keluar daripada orang-orang yang terkena perumpamaan itu? Apa yang dikatakan bunyi itu? Mungkin kita bunyi sakit tu adalah tu kan? Tapi bunyi yang dihasilkan oleh orang yang menerima perumpamaan, dia bukannya bunyi sakit, tidak. Tapi yang dikatakan itu adalah dialog. Bila orang terkena perumpamaan itu, dia akan mula fikir, kenapa Allah guna lalat? Contoh. So bila dia dengar perumpamaan tu, dia akan mula timbulkan dialog dan perbincangan. So itulah dikatakan pukulan. Bila pukulan itu telah memukul mereka, perumpamaan telah memukul mereka, mereka mengeluarkan bunyi. Kenapa lalat? Kenapa kayu tersandar? Dia berbunyi. Okey, baik. Lagi, tadi apa benda yang berlaku tadi? Rasa dah, pergerakan dah, apa lagi saya sentuh tadi? Kesan dah,
Bunyi dah. Cukup dah tu. Pergerakan, kenapa nak pergerakan? Sebab kenapa tuan-puan sekalian, contoh. Kalau contoh kita kata, kamu ni degil lah. Contoh kalau kita guna word yang negatif kan. Kamu ni degil sangat. Kadang-kadang ada orang dah faham dah yang dia tengah degil. Tapi kalau contoh dia nisbahkan kedegilan tu, ada tak satu benda yang kalau kata perumpamaan kata degil? Kamu ini keras kepala. Dia nak kata degil, tapi ada perumpamaan digunakan, kamu ini keras kepala. Kan? Kalau kita first time dengar perkataan keras kepala, kita pun mungkin tekan. Keras ke kepala aku. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, dia akan menyebabkan bila first time kita dengar, apa kaitan degil dengan keras kepala? Tak? Dia akan menyebabkan, apa kaitan? Apa kaitan? Contoh, kalau kita ambil dalam bahasa Arab punya kategori, perumpamaan dalam bahasa Arab, ni bukan Quran ni, kita ambil dialog dan percakapan bahasa Arab seharian. Orang yang pandai dekat di tanah Arab, kalau orang Arab sana tu, dia nak bagi tahu orang tu pandai, dia tak kata anta zakat, kamu ni pandai. Tapi dia akan gunakan majas. Dia akan gunakan perumpamaan. Ibarat macam ni. Anta kal bahar. Kamu ibarat lautan. Faham tak? Dia nak sebut orang tu pandai. Orang tu banyak ilmu. Tapi dia gunakan perumpamaan, kamu ini ibarat laut. Anta kal bahar. Apa tujuan dia, tuan-tuan sekalian? Sebab kadang-kadang ada benda yang kita sebut direct, dia punya makna tu tak memberikan emosi yang besar. So bila ada benda yang diumpamakan, dia bertambah emosinya. Aku pandai, so aku sedar aku pandai. Tapi bila orang sebut aku ni ibarat lautan, so it show how manusia appreciate benda yang dia buat tu. Betul tak? Bila ada perumpamaan macam ni, dia akan menyebabkan emosi masuk kepada benda yang dinisbahkan itu. So bila baca Quran, tuan-puan sekalian, adakah Quran akan mematikan emosi pembacanya? Tak. Kita baca Quran, Allah bukan sekadar tak matikan emosi tau. Allah akan sentiasa activatekan emotion. Allah akan sentiasa activatekan kita punya daya pemikiran. Sebab Quran, tuan-tuan sekalian, bukan kitab doktrinisasi. Ni bukan Quran lah. Quran bukan kitab doktrin. Aku cakap, kena dengar. Cakap, dengar. Cakap, dengar. Cakap, dengar itu adalah purpose Quran. Dia nak bawa kita ke arah itu. Saya bagi anda soalan cepu cemas, tuan-tuan sekalian. Saya nak anda tengok, anda boleh tak bezakan 3 kategori ni? Kalau anda berjaya buat, tahniah. Saya bagi anda 3 kelompok manusia. Dan saya nak anda tolong buatkan kelas. Siapa number 1, siapa number wahid, siapa number 2, siapa number 3. Okay, saya akan sebut 3 jenis manusia. Saya nak anda letakkan ranking bagi 3 manusia ni. Nak try ke tak nak try? Macam tak nak ya? Okay. Ke takut salah nanti kan? Relax, jangan takut salah. We are learning. Sebagai anda kategori manusia pertama, iaitulah orang-orang yang bertakwa. Okay, tulis. Kalau lepas ni saya tak repeat dah. Kadang-kadang bila repeat tu dia nampak dah susunan tu. Dia kena sebut sekali je. Yang kedua adalah hamba Allah. Okay, mudah kata yang pertama tadi hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua adalah cuma hamba Allah sahaja. Hamba Allah. Yang ketiga adalah hamba Allah yang taat. Okay, saya ulang sekali lagi lah Saya tak ulang 2 kali cukup. Takut ni orang anda semua dah boleh detect, dah hidu-hidu sikit jawapannya. Yang pertama, hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, hamba Allah sahaja. Yang ketiga, hamba Allah yang taat. Okey, sebagai 1 minit. Ke lama sangat? 30 saat. Susun. Siapa nombor 1? 1 ni yang paling mulia. Yang paling bagus sekali. Yang kedua, tengah-tengah. Yang ketiga, bukanlah kata paling teruk. Dia semua ni bagus-bagus lah ke? Tapi faham kan susunannya? Yang pertama tu yang paling baik. Okey, 30 saat bermula daripada sekarang. Taat, takwa, hamba, taat. Okey, buat susunan dia. Siapa paling bagus? Siapa yang paling baik? Dia macam jawab soalan SPM tu. Padahal senang ya. Dah. Saya tak tahu 30 saat dah habis ke belum, tapi saya rasa macam nak habis dah. Boleh? Dah? Boleh Okey. In a mass respond. Saya nak anda just respond ramai-ramai je. Saya rasa mungkin anda akan ada jawapan yang sama kot. Okey. Yang pertama, siapa yang paling bagus sekali? Okey, yang kedua?
Yang dua taat. Ketiga hamba Allah. Ada jawapan lain? Anda bersepakat? Yang bertakwa number one. Number wahid is orang yang bertakwa. Okey. Itu anda cakap. Anda kena tengok apa yang Quran cakap. Okey. Hamba Allah nombor satu. Okey, jawapan kedua. Mujur tak keluar jawapan lagi. So ada jawapan nombor dua. Hamba Allah nombor satu. Nombor dua? Nombor dua taat. Yang ketiga? Takwa. Okey. Ada lagi jawapan lain? Dia tinggal satu je. Lagi pilihan jawapan saya rasa. Okey. So saya ambil dua. Kita tengok siapa menang. Okey. Yang pertama tadi, jawapan pertama adalah takwa, taat, hamba. Yang kedua, hamba, taat, takwa. Macam tu? Ke hamba, takwa, taat? Itu saya tak pasti. Tapi hamba nombor satu. Okey, jawapannya adalah kita kena buka surah Nuh. Surah Nuh ayat ketiga. Wah, laju. Masya ni Quran ni. Sebuah ayat, surah ayat apa? Sambung terus. Ini dahsyat ni. Ini keluaran Dr. Jamilin ke? Tak ada. Okey, Allah sebut dalam ayat ketiga ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok flow dia. Ani'budullah wattaqu wa ati'un. Ani'budullah wattaqu wa ati'un. Kalau saya susun daripada bawah sampai atas, Allah susun dalam ayat ini, first kali hamba. Yang paling bawah sekali hamba. Up daripada hamba adalah orang yang bertakwa. Wattaqu. Nombor satu adalah orang yang taat. Wa ati'un. Bila saya sebut tadi Quran bukan kitab doktrin, memang bukan kitab doktrin sebab dia nak merangsang pemikiran. Sebab dengan pemikiran, dengan emosi, dia bawa kita kepada taat tu. Sebab Quran dia bukan nak bila ayat kamu taat terus, ayat taat terus. No. Allah sangat meraihkan kita punya fikiran. Allah sangat mengiktiraf kita punya nilai intelektual dalam diri. Okay, saya nak kupas sikit. Mungkin ada tertanya-tanya, kenapa ustaz kenapa bukan bertakwa nombor satu? Kenapa taat nombor satu? Sebab tuan-tuan sekalian, tengok. Kita ambil contoh Nabi Nuh AS. Soalan saya kepada anda. Kenapa selepas dakwah Nabi Nuh berapa tahun? 950. Dakwah Nabi Nuh 950 tahun. Ada setengah ulama mengatakan bilangan huruf dalam surah Nuh itu bersamaan dengan bilangan tahun dakwah Nabi Nuh AS. Kalau tiba-tiba anda rasa macam hujung minggu anda ataupun tahun baru anda tak produktif, saya cadangkan anda kira bilangan huruf dalam surah Nuh 950. Betul ke tidak dakwaan yang mengatakan bilangan huruf itu dalam surah Nuh itu 950? Kalau anda tak ada kerja lah, tiba-tiba dekat office, tiba-tiba kerja dah selesai awal, tiba-tiba tak ada kerja nak buat 950 kah? Anda kira counter tak. Betul ke tidak? Saya cadangkan cuba anda kira balik lah. Tapi ada dakwaan yang mengatakan 950 bersamaan dengan jumlah tahun dakwah Nabi Nuh. Okey, baik. Saya nak tanya anda, 950 tahun dakwah Nabi Nuh AS. Lepas tu Nabi Nuh berhenti kan? Tengok sekalian. Bukan dia berhenti tu sebab dia wafat, tak. Lepas 950 berlakulah peristiwa yang Allah perintahkan untuk bina bahtera tu dalam surah Hud. Kalau kita buka surah Nuh, kita tak akan nampak cerita surah Nuh secara overall. Walaupun nama surah tu surah Nuh, tapi dia tidak ceritakan cerita Nabi Nuh secara overall. Kalau anda nak tahu cerita Nabi Nuh banyak, anda kena buka surah Hud. Dia kena patah balik kat surah tu. Surah Hud banyak cerita Nabi Nuh AS. Okay? Tapi spesialnya surah Nuh, satu-satunya surah yang Allah letak dalam surah tu seorang je Nabi. Ada cerita pasal seorang je Nabi. Ada seorang Nabi je nama dia muncul dekat dalam surah tu. Hatta surah Yusuf sekalipun ada dua orang Nabi muncul dalam tu. Ada Nabi Yusuf, ada Nabi Yaqub. Surah Nuh walaupun taklah cerita keseluruhan cerita Nabi Nuh, tapi dia special sebab apa tahu? Satu Nabi, nama tu pula nama surah Nuh, dan cerita dalam tu hanya seorang Nabi je muncul, iaitu Nabi Nuh AS. Okay, soalan saya, kenapa Nabi Nuh stop? Kenapa Nabi Nuh? Yelah, tak taat. Macam mana anda boleh tahu dia taat? Dia taat apa? Dia buat tiba-tiba sendiri je ke? Oh, rasa macam nak stop lah. Dia pun buat bahtera. Macam tu? Macam mana tuan? Maksudnya dia berhenti tu sebab arahan daripada Allah ke? Tuan kata tadi dia berhenti sebab arahan daripada Allah. Boring? Wah, ingat kira boring ni.
warning pada Allah. Jawapannya tuan-tuan sekalian, Allah perintahkan Nabi Nuh stop. Surah Nuh bagi tahu. Mana lepas 950 Allah perintahkan Nabi Nuh stop. Yang saya nak kaitkan dengan taat tuan-tuan sekalian, bila Nabi Nuh Allah arahkan stop, dia tak tanya kenapa? Kenapa nak kena stop? Aku boleh buat lagi kerja ni. Sebab dalam surah Nuh juga nak katanya, kalau anda nak kata 950, sebab ada setengah-setengah pendapat yang mengatakan yang beriman kepada Nabi Nuh cuma belasan orang. Pendapat kedua mengatakan puluhan orang. Paling tinggi pun saya dengar 60 orang. Beberapa orang. Nak kata beberapa orang, sikit sangat. Nak dikira 950 tahun berdakwah dengan berapa ketul je manusia beriman, rasa macam tak equivalent. Tahu tak equivalent tu macam mana? Tak sama. Macam tak worthy. Itu kata kita. Tapi Allah sendiri melihat dakwah Nabi Nuh, mungkin ada orang kata dakwaan Nabi Nuh ni mungkin tak kreatif kot dalam dakwah dia. Oh, kita sedap kata Nabi Nuh tak kreatif. Tuan-puan sekalian, nak katanya Nabi Nuh AS dalam dakwah dia 950 ni, bersungguh tak bersungguh, dia boleh kekal dengan satu topik tau. Kalau anda bayangkan 950, orang tak terima lah dakwah aku tukar topik bagi nampak remaja sikit, kita pun hoha-hoha kan kita punya pengisian. Kita mengabaikan kita punya intelektual keilmuan tu sebab nak meraihkan, kena hoha-hoha sikit. Jadi keilmuan tu kurang dalam masyarakat. Anda perasan tak? Ini satu benda kritik saya dalam masyarakat lah. Tapi tak dinafikan benda kritik yang satu lagi tu betul. Kadang-kadang banyak para alim ulama hari ni, dia orang yang terpaksa akur kepada masyarakat. Faham tak? Contohnya macam bila bab penyampaian, dia orang terpaksa akur pada masyarakat dengan kena rendahkanlah sikit kalau masyarakat tak boleh faham. Masyarakat tak minat kalau lepas ni kuliah kan berkurangan pula orang dia. Kan? Tapi tak dapat dinafikan poin seterusnya pun betul, iaitulah memang kena meremajakan penyampaian. It's not the matter of anda kurangkan ilmu. Dia bagi saya di isu penyampaian, macam mana kita menyampaikan benda tu. Dia bukan isu kita kena rendahkan, tak. Dia isu cara kita menyampaikan. Ada je benda yang tu tinggi punya level ilmu, tapi cara penyampaian kalau kena boleh faham. Memang boleh faham. Okay. Apa bukti yang Nabi Nuh AS memang orang yang bukanlah dikatakan sebagai tak kreatif ataupun tak bersungguh. Sebab kalau anda baca surah Nuh, Allah kata dakwah Nabi Nuh lailau wa nahara. Macam mana permulaan ayat tadi Hafiz yang masyi tadi? Yang lailau wa nahara tu. Macam mana ayat dia? Qala rabbi inni da'autu qaumi lailau wa nahara. Kita pun tahu lailan itu maksudnya malam, nahar itu maksudnya siang. Kenapa Allah tak mendahulukan dan Nabi Nuh tak mendahulukan dalam ayat tu naharan wa lailan? Kenapa lailau wa nahara? Dia tak kata aku berdakwah siang dan malam, tapi dia kata aku berdakwah malam dan siang. Apa maksudnya? Bermakna Nabi Nuh tak kenal rehat. Sebab banyak portion dakwah dia tu pada saat orang tengah duk bersenang lenang, saat orang tengah tidur, dia sedang berencana kerja-kerja dakwah. So kalau kita nak kata Nabi Nuh AS, buktinya pada perkataan lailan wa nahara je cukup. Masa malamnya telah banyak dimanfaatkan untuk fikir macam nak sampaikan dakwah. Macam nak sampaikan dakwah. Ni cara dia. So bila Allah kata stop wahai Nuh AS, lepas tu Allah kata wasna'il fulk. Bina bahtera. Masa tu dalam kepala Nabi Nuh sendiri pun tak tahu apa bakal terjadi kepada kaum dia. Tenggelam ke tidak, tak tahu Nabi Nuh, zero. Pasal benda tu, tak tahu. Tak tahu pasal benda tu. Tapi tuan-tuan sekalian, ada tak babak dalam surah Nuh Nabi Nuh tanya, kenapa nak kena bina bahtera? Hatta bila Nabi Nuh bina bahtera tu, anda baca surah Hud, orang-orang yang lalu tengok Nabi Nuh bina bahtera tu semua mempelekehkan Nabi Nuh AS. Kau ni gila ke bina bahtera? Kita kat tempat yang memang susah nak ditenggelamkan dengan air. Tinggi. Tapi takdir Allah, dia kata kan, kalau hujan pun tidak akan muncul banjir. Tapi takdir Allah, air keluar daripada mana? Daripada bumi. Wafarat tanur. Dikeluarkan daripada bumi, bukan daripada hujan tu sendiri, tuan-tuan sekalian. Nabi Nuh banjir besar tu bukan sebab hujan. Dikeluarkan daripada perut bumi air tu. Wafarat tanur. So tenggelam, tuan-tuan sekalian. Tapi saya nak highlightkan tentang ketaatan tadi. Bila Nabi Nuh diperintahkan stop, dia tak tanya. Itu ati'un, dia taat. Yang kedua adalah bila Allah kata bina bahtera, tak ada bakal banjir ke?
kenapa nak kena belayar kat mana ni? Dia tak tanya dulu. Tapi cuba kalau kita, kalau lecturer kita kata, jom pergi Bina Bahtera, kita kata, kenapa? Tak. Betul tak? Sebab itulah hikmah. Dalam Quran, Allah tak sebut ati Allah wa ati'ur Rasul, ati'u ani amri minkum. Bab manusia, Allah tak letakkan taat dekat depan dia. Untuk Allah dan Rasul, ati Allah wa ati'ur Rasul wa uli amri minkum, tak ada taat dekat depan dia. Tak ada ati'u dekat depan dia. Sebab apa tahu? Untuk manusia kita sentiasa akan ada nafsu yang untuk kita mempertikaikan sesuatu. Kenapa? Kan? Kadang-kadang dengan diri kita pun kita persoalkan kenapa kan? Kenapa aku buat macam ni? Tak, bila kita dah buat pun kita fikir kenapa aku buat macam ni? Sebab dia tidak ada satu ruang ketaatan yang mutlak kepada makhluk. Dia akan sentiasa ada ruang pertikaian kepada makhluk-makhluk yang lain. Sebab tu tengok makhluk lain yang ada sentiasa ada rasa tak puas hati tu. So ada ruang pertikaian. Tapi Nabi Nuh, Nabi Musa AS ajar kita erti taat. Contoh nombor 2. Bila Allah perintahkan Nabi Musa AS berjumpa dengan Fir'aun. Kan dalam surah An-Nazi'at. Allah sebut kan? Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ada Nabi Musa kata, kenapa? Kalau ikut logik kan? Nabi Musa AS, Allah uji Nabi Musa dengan tidak petahnya dia berbicara. Nak compare dengan Fir'aun. Mungkin Nabi Musa akan bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa kau nak hantar aku jumpa dengan juara debat? Aku ni pergi daerah pun tak lepas lagi. Orang tu pegang peringkat kebangsaan punya juara tu. Juara apa? Debat Piala Kementerian. Benda tak? Piala Kementerian pula. Piala Perdana Menteri. Tapi Piala Kementerian bagus tak? Semua kementerian dia pegang. Piala Perdana Menteri, dia juara debat. Macam buku tak bertemu ruas. Masa? Kalau kita di tempat Nabi Musa, kita kata, kenapa kau nak minta aku pergi jumpa dengan dia? Macam buku tak bertemu ruas. Tapi ada Nabi Musa tanya pada Allah tak? Walaupun kalau ikut rasional, kita boleh bertanya. Tapi ada tak babak Nabi Musa tanya awat? Dia bukan orang Kedah lah, kan? Kenapa nak kena pi? Dia tak tanya. Itu bukti Rasul ini diajar kita erti taat. Bila Allah perintah, Allah je perintah, taat je. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Tak ada peruang pertikaian atau yang kenapa. Itu taat. Sebab ketaatan ni muncul sebab bila jadi orang bertakwa dulu, tuan-tuan sekalian. Dia tak jadi kalau kita tak rasa takut pada Allah, ketakwaan yang tinggi pada Allah. Taat ni susah nak datang. Sebab itu ultimate purpose, ultimate benda yang kita nak capai dalam dakwah yang Nabi Nuh nak bawa tu, dengan semua Nabi nak bawa, dia nak bawa kita kepada ketaatan tu. Dalam ketaatan tu. Tapi dia dibina dengan hamba. Dibina dengan apa? Dengan ketakwaan. Dan ketakwaan dibina dengan nilai kehambaan. Bila kita sedar kita ni cuma hamba dan Allah itu Tuhan. Okay, boleh faham Saya tak nak panjangkan kalam tu, masal tak masuk lagi ni. Kan? Biasalah kelas pertama muqaddimah. Macam tu lah. Dia flying without wing. Okay, baik. So, boleh faham sekarang ni? Kenapa Allah menggunakan daraba? Bermakna, okay, saya recap balik semua tadi kita buat tadi. Sebab kenapa Allah menggunakan daraba kepada mathal? Sebab Allah nak first kali yang menyampaikan mathal. First kali bukan dalam konteks ni, memang Allah yang menyampaikan perumpamaan tu. Tapi siapa yang sampaikan balik kepada Quraisy dan kepada musyrikin, kepada kafirin, kepada sahabat? Siapa yang sampaikan? Nabi Muhammad. So bermakna Allah nak kata, bila ada je mathal dalam Quran ni, ya Rasulullah, aku bukan nak kamu sampaikan je lepas kat mulut je. Itu satu falsafah daraba. Allah nak Nabi bila sampaikan je mathal ini, Nabi sendiri pun kena faham dulu, kena rasa, kena ada apa, tindak balas dulu. Bermakna Allah nak bukan sekadar diorang je faham benda ni, diorang je rasa benda ni. Ya Rasulullah, kamu sebagai orang yang menyampai, kamu sendiri kena rasa dulu. Faham? Faham Faham, rasa, apa lagi? Terkesan. Mana bukan sekadar dia orang je terkesan, mereka je rasa, tapi kamu sendiri kena rasa, kamu pun kena terkesan, ya Rasulullah. Itu falsafah bagi orang yang memukul, yang menyampaikan perumpamaan. Tapi at the same time, Allah kata, bila sampaikan perumpamaan ni, ya Rasulullah, jangan kamu sekadar buat tu kerja tu sambil lewa. Bersungguh. Caranya adalah, bila kamu sampaikan, orang yang mendengar tu dia boleh faham, mereka boleh rasa, mereka boleh terkesan, dan akhirnya bukan sekadar terkesan saja, aku insaf lah. Tak. Dia akan mengakibatkan ada perubahan tindakan selepas tu. Faham tak? So, bila dia orang kata, Nabi sampaikan dengan bersungguh, mereka faham, mereka rasa apa Nabi sampaikan, mereka terkesan dengan apa benda Nabi sampaikan. Next step, Allah nak minta, ya Rasulullah, orang yang kena dengar ni, mereka kena hadirkan tindakan sama.
Jangan sekadar sampaikan, tapi mereka sekadar rasa saja. Tanda mereka bertindak adalah mereka dengar, mereka faham, mereka beriman kepada Allah. Itu bertindak. Okay. Satu lagi berbunyi tadi tu. Bila kamu sampaikan, tak apa. Mereka akan mula wujudkan perbincangan, dialog. Banyak je Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad, antara Nabi Ibrahim AS. Banyak je cara-cara untuk menimbulkan dialog. Kan? Sebab apa tahu? Bila dialog ni muncul, orang akan review balik pemikiran dia sebelum ni. Kan? Kadang-kadang bila kita ada satu pendirian, kita dah selesa dengan pendirian tu, selagi mana tak ada orang cabar pendirian tu, kita tak akan fikir balik untuk review balik kita punya pendirian tu. So sama juga, kenapa Nabi Ibrahim tiba-tiba dia datang satu idea, dia hancurkan berhala tu? Untuk apa? Untuk orang buat dialog, untuk orang berbincang. Kalau dia Tuhan, kenapa dia boleh hancur? Dia fikir balik, Tuhan kita sembah sepatutnya perkasa, boleh tahankan diri dia sendiri. Tapi sekarang ini depan mata kita, bukan sekadar hancur, tapi hancur macam debu. Anda baca Quran, anda akan tengok bukan sekadar hancur biasa tau. Nabi Ibrahim hancurkan macam debu. Kalau kita hancurkan office sebagai contoh kan, dewan ni sebagai contoh, kita mungkin nampak macam ketul-ketul besar lagi kan. Allah sebut dalam Quran, saya tak ingat word yang Allah guna, Nabi Ibrahim hancurkan berhala tu macam sampai debu, macam anda boleh tiup. Macam berhala tu besar, hancur macam debu. Faham tak? So dia menyebabkan bila benda tu berlaku, kontroversi tu berlaku, orang review balik kepada mereka benda yang mereka sembah sebelum ni. Kalau Tuhan kita ni bagus sangat, kenapa dia tak boleh pertahankan diri dia? Tak? Kalau Tuhan kita ni power sangat, kenapa tak boleh pertahankan diri dia? Nampak tak? Sama juga bila datangkan masal yang mungkin orang yang dengar sekali imbas tu tak faham lagi. Tapi bila dia dengar benda tu, lalat, kayu tersandar, api, pelita, jadi macam dia akan review balik. Kenapa Allah guna pelita? Kenapa Nabi sebut pelita? Dia akan mewujudkan perbincangan. Ia akan memberi kesan kepada keyakinan dia kepada benda yang Nabi sampaikan itu. Boleh faham Okay. Jom kita masuk kepada erti perumpamaan. Lagi 30 minit je. Cepat sangat masa. Okay, baik. Yang ni saya refer yang ni. Okay, benefits. Saya bukanlah kata nak promote. Tapi memang saya nak promote pun sebab ni kitab saya nak guna. Kan? Kelebihan buku ni tuan-tuan sekalian, dia kajian yang secara ilmiah. Secara orang kata betul-betul ikut manhaj ilmi lah. Sangat-sangat kajian yang sangat-sangat tersusun. Ada rujukan, ada masadir dia, ada footnote dia. Maknanya bukan sekadar satu tulisan kosong. Anda boleh cross refer, cross check dengan tafsir, boleh cross check dengan kitab-kitab yang anda tak pernah dengar pun sebelum ni. Ini kelebihan research center. Dia kalau pergi research center universiti memang akan ada jual buku lecturer yang mengajar kat universiti tu. Kan? Tapi mereka dia akan keluarkan buku yang memang kaji secara terperinci pasal benda tu. Buku ni benefit dia adalah akan dapatkan gambaran umum apa itu mathal. Apa itu al-amthal. Itu je. Saya tengok kan tuan-tuan sekalian, saya duk baca tadi buku ni. Bab satu saja pengertian kepada perumpamaan boleh makan sampai kepada 24-23 muka surat. Siap footnote tuan sekalian Bermakna perbahasan definisi perumpamaan tu saja dah panjang lebar. Tapi saya tak berhajat nak keluarkan semua, takut anda fed up aku kelas perumpamaan ni, pening kepala. Lepas ni kelas kedua tak ramai macam ni. So saya akan mudahkan untuk anda. Saya akan keluarkan beberapa tokoh. Saya akan kaitkan 3 je tokoh kat sini. Anda dengar betul-betul, anda tulis siap-siap. Anda akan disajikan oleh saya. Lepas ni kalau ada buku ni, anda boleh baca sendirilah. Okey. Anda akan dengar 3 pendapat. 3 kelompok yang mengeluarkan definisi pasal al-amthal ataupun mathal ini. Kelompok pertama adalah kelompok dari pakar linguistik ataupun tokoh-tokoh bahasa. Tokoh-tokoh lughah, tokoh-tokoh bahasa. Ini adalah definisi pertama kita akan dengar daripada tokoh-tokoh bahasa ni. Apa definisi yang didatangkan kepada perumpamaan? Okey, kepada al-mathal. Kelompok nombor 2, kita akan dengar pula daripada definisi tokoh-tokoh balaghah. Okey, Ustaz, apa beza lughah dengan balaghah? Lughah ni bahasa secara umum. Balaghah ni orang yang belajar falsafah bahasa. Contoh dia akan tahu beza kinayah, isti'arah, majaz, itu orang balaghah. Dia yang bab syair ni orang yang pakar balaghah Melaka lah. Orang syair ni orang balaghah Melaka. Itu nombor 2. Siapa nombor 1? Kelompok nombor 1? Pakar bahasa linguistik lughah. Yang kedua?
Balaghah, dia pun kategori kelompok bahasa juga, tapi dia lebih khusus daripada bahasa, balaghah. Yang ketiga tuan-tuan sekalian adalah daripada pakar-pakar tafsir, tokoh-tokoh tafsir, ulama-ulama tafsir. So 3 kelompok kita akan dengar apakah yang dikatakan pengertian al-mathal. Bahasa, balaghah, ulama tafsir. Apa kata 3 orang ni? So kita akan membumikan maksud al-mathal dengan definisi 3 kelompok ini. Jom pergi kepada kelompok nombor 1. Siapa? Tokoh bahasa ataupun tokoh linguistik. Okay. Ayat ni clear Saya harap anda fahamlah. Saya nak bangkitkan kenapa Allah mendatangkan daraba aja. Okay, daraba. Okay, baik. Kita ambil pendapat pertama, pakar bahasa ni. Saya rasa saya ambil yang ulama-ulama yang biasa anda pernah dengar nama dia lah. Yang pertama adalah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, kalau tak pernah dengar nama ni, silap sah. Khalid, macam mana? Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. So, dia adalah, kalau kata dalam dunia bahasa ni, bahasa Arab khususnya, di antara orang yang terkedepan dari sudut mendatangkan definisi yang sangat-sangat runcing dan definisi yang sangat-sangat orang kata padulah, teliti. Dia sebut apa kepada al-mathal ni ataupun al-mithlu. Sebelum tu anda kena tahu dulu al-amthal ni jamak daripada perkataan apa? Anda kena tahu root word asal benda dia. Root word asal dia adalah al-mathal lah. Al-mathal. Al-amthal jamak dia perumpamaan. Root word dia adalah al-mathal. Alif lam mim tha, bukan sin. Tha. Mim tha lam, al-mathal. Dalam bahasa Melayu pun kita biasa guna perkataan ni sebenarnya, betul tak? Misalnya kan. Tapi tak sebut misalnya kan. Kita misal je kan. Tak sebut misalnya kan. Kadang-kadang bila kita sebut itu kan macam nak mengajuk cikgu pula kadang-kadang kan. Misalnya kan. Dia misal So Khalid bin Ahmad Al-Farahidi dia mengatakan, apakah definisi dia? Saya bacakan daripada word ni. Sesuatu yang diumpamakan ataupun dibandingkan dengan sesuatu yang lain, lalu dijadikan sesuatu yang lain itu seumpama atau sepertinya. Tak faham? Sekali lagi saya baca. Sesuatu yang diumpamakan atau dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Maksudnya ada sesuatu dinisbahkan, diumpamakan pada sesuatu yang lain. Lalu dijadikan sesuatu yang lain itu seumpama sepertinya. Faham tak? Pening. Contoh macam ni. Saya kata tadi, sesuatu yang diumpamakan, contoh kita, manusia. Mana sesuatu yang diumpamakan itu adalah manusia. Sesuatu yang lain, objek, laut, apa lagi? Tomato. Ada lagi? Ada tak? Dia rasa tak ada lagi perumpamaan guna tomato kan? Contoh-contoh lah, kerusi, meja. Mana manusia diumpamakan dengan meja. So, bila berlaku mathal ini sama dengan ini dan ini sama dengan ini. Itu kata Khalid bin Ahmad Al-Farahidi. Bila buat je mathal, nak asal usulnya makhluk ini, manusia ini nak disebabkan pada benda tu. Tapi bila wujud je mathal, ini sama dengan ini pun sama dengan ini. Contoh, dia boleh jadi macam ni. Dalam komunikasi orang lughah, dia boleh kata macam ni tuan-tuan sekalian. Contoh, kalau orang tu garang sangat, kan? Kalau kita bahasa Melayu kan, kalau orang garang kita akan disebabkan garang macam-macam. Ada kalau Kelantan dia kata garang macam rimah. Sebab tu kalau orang KL dia kata garang macam singa. Tapi Kelantan dia kata porima. Dia tak kata serupa, kita macam serupa. Tu kalau kata serupa sebutir-sebutir dia sebut serupa, oh bukan Kelantan tu. Kalau Kelantan dia sebut supa gitu. Dia macam dengan po je. Porima. Dia tak jadi supa, dia dengan porima gitu. Porima. Suporima. Sebab itu nama kereta Proton yang tu Suprema. Suprema. sebab yang bagi nama tu orang Kelantan tu mas sekalian. Suprema. Astaghfirullahalazim. Lawak mengarut apakah ini? Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi ada kata garang tu macam harimau. Ada yang mengatakan garang itu macam singa. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau tiba-tiba kalau kat tanah Arab sana, orang kat zaman dekat tanah Arab tu yang cakap bahasa Arab, dia nampak orang garang tu, dia takkan sebut orang yang garang tengah lalu depan kita. Dia akan terus nisbahkan singa lalu. Faham tak? Al-Asad Yamshi. Dia kata singa sedang berjalan.
Oh, dia tak kata ni orang tu macam singa sedang berjalan. Dia tak kata macam tu. Dia terus direct je singa orang tu. Yes, isti'arah ni orang bahasa Arab ni. Saya tak nak sebut tapi dah keluar habis aku orang kan, isti'arah kan. Dia sebut je benda tu. Dia sebut je benda tu. Dia tak kata kal tak ada. Dia sebut je asad, bahar. Orang berilmu sikit dia sebut je laut, kamu laut. Dia tak kata mislu tak ada. Dia direct je sebut. Sebab itulah kata Khalil bin Ahmad orang bahasa, dia kata bila nak umpamakan manusia tu kepada satu benda yang lain, objek yang lain, dia automatik objek tu jadi benda tu, makhluk pun jadi objek tu. So dia akan jadi equal, same. Boleh faham definisi nombor satu? Okay. Saya nak ambil dua je pendapat daripada tokoh linguistik, dua pendapat daripada tokoh balaghah, dua pendapat yang tafsir mungkin bukan dua kot. Sebab tafsir lagi menarik kupasan dia. Wallahi. Saya hari ni pun bila baca buku ni saya rasa macam aku faham masa sebelum ni macam tu je. Tapi tengok gaya ulama tafsir kita, saya kira tafsir saja, pendapat daripada tokoh tafsir saja, ada mungkin expect satu dua pendapat je penulis yang tulis. Tapi juhud Dr. Suki Osman ni, saya rasa memang dia betul-betul nak sampaikan apa makna perumpamaan dalam Quran ini. Dia ambil hampir semua ulama-ulama muktabar. Contoh, nanti kita cerita. Tapi memang banyak. Anda baca saja untuk tokoh tafsir, berjela-jela dia cerita. Tabari ambil, Ibnu Kathir ambil, Manaqattan ambil, semua ambil mereka. Siapa ulama tafsir tak disebutkan dalam ni? Semua dia cerita. Sabuni sebut. Dia ambil semua. Okey. Tu baru satu. Yang kedua, saya rasa kalau orang yang belajar bahasa Arab juga dia akan dengar dan biasa dengar dengan tokoh yang saya sebutkan ini, iaitulah Abu Hilal Al-Askari. Abu Hilal Al-Askari. Dia pula bila sebut je amthal ataupun mathal, dia akan kata macam ni. Bila sebut je mathal, dia akan maksudnya persamaan. Mathal maksudnya persamaan. Ini kata Abu Hilal Al-Askari. Sebut je mathal bermaksud ianya mathal maksudnya adalah persamaan. Tapi al-amthal, yang ni orang bahasa. Mathal persamaan. Al-amthal sifat sesuatu perkara. Dia bezakan. Kalau mufrad maknanya lain, kalau jamak maknanya lain. Okey. So ini Abu Hilal Al-Askari. Okey, saya ulang balik. Al-mathal dia kata benda tadi? Persamaan. Kalau al-amthal sifat sesuatu perkara. Okey, dia bezakan pula dia sudut mufrad dengan jamak. Kenapa dia bezakan? Sebab dia ambil contoh daripada surah Ar-Ra'd. Walaupun dia tokoh bahasa semua sekalian, dia ambil juga Quran punya pendapat. Ar-Ra'd ayat ke-35. Saya tak sempat nak keluarkan nas dia. Tapi kalau anda ada Quran, doakan kita orang sedang usahakan untuk orang wakaf Quran kat sini. So nanti ada satu rak Quran yang kita akan sediakan. So anda boleh ambil satu lepas ni. Boleh jadikan sebagai reference. Okay. Ar-Ra'd ayat ke-35 yang ayatnya berbunyi mathalul jannah allati wu'idal muttaqun. Mathalul jannah allati wu'idal muttaqun. So ayat ni bermaksud amthal syurga ataupun perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang bertakwa itu seperti taman. So Allah menggunakan mithal, syurga itu adalah seperti taman. Syurga untuk orang bertakwa itu adalah seperti taman. Okey. Lalu dalam ayat ini dia kata kenapa aku kena bezakan mithal dengan al-amthal? Sebab al-amthal yang dikatakan oleh Allah dalam ayat ini merujuk kepada sifat syurga. Mana? Sifat syurga. So bila Allah sebut jannah seperti taman, bermakna sifat syurga itu macam taman. Macam itulah. Okay. So dia highlightkan definisi baru dalam bagi seorang tokoh bahasa. Dia kata al-amthal itu merujuk kepada sifat kepada sesuatu. Sifat. Okay. So saya concludekan dua teori yang dibangkitkan oleh pakar bahasa, iaitulah perumpamaan itu adalah bila kita buat perumpamaan, makhluk sama dengan objek, objek sama dengan makhluk. Okay. Abu Hilal Al-Askari pula kata al-amthal itu bermaksud sifat kepada sesuatu perkara. Sifat kepada sesuatu perkara. Boleh dapat yang dua Kalau anda nak lebih, anda kena beli buku ni lah, baca sendiri. Sebab saya nak cerita semua, saya rasa takut kitab kita ni setahun pun tak habis lagi. Sebab ni saja dah banyak muka surat kita cover. Boleh yang dua? Saya kongsi dua saja. Saya ambil yang paling penting lah. Okay. Seterusnya, kita pergi pula kepada tokoh-tokoh ilmu balaghah. Apa pula kata diorang bila berbicara tentang al-amthal ini? Okay.
Tokoh yang pertama kita ambil dari Muhammad Bakar Ismail. Saya pun jarang-jarang dengar nama dia, tapi Dr. quote dan ada sandaran. Dia kata dalam kitabnya Al-Amthal Quraniyah menyatakan bahawa perumpamaan di sisi ulama balaghah lebih khusus pemahamannya jika dibandingkan dari sudut bahasa. So dia declare, kalau dia kata orang bahasa punya definisi macam ni, orang balaghah kita lebih dalam lagi daripada tu. Itu adalah dia punya dakwaan dia dalam kitab dia sendiri. Perkataan perumpamaan di sisi ulama balaghah memberi erti, dia letak dalam bahasa Arab, nanti saya akan ceritakan apakah maksudnya, isti'arah tamthiliyah. So orang balaghah mengatakan al-amthal itu bermaksud isti'arah, yang tadi sahabat kita dah sebut perkataan itu. Okay, anda nak tahu tak apa itu isti'arah? Anda tahu tak? Dan nak tahu tak? Nak ke tak nak? Okey. Isti'arah ataupun isti'ariyah bermaksud, okey, cuba catat definisi ni sebab cantik, sebab saya rasa first time saya belajar bahasa Arab dan saya belajar sebelum ni, sukar nak jumpa definisi isti'arah yang paling senang nak faham macam dia letak dalam kitab ni. Kadang-kadang kita belajar bahasa Arab dulu kan, dia sebut isti'arah, kita kena faham sendiri kan. Definisi tu tak keluar, tapi saya rasa buku ni bagus. Dia menetapkan satu definisi yang sangat mudah nak faham. Okey, tulis dia punya definisi. Susunan ayat yang menggunakan sesuatu perkataan yang tidak mengikut pengertian asal. Susunan ayat yang menggunakan sesuatu perkataan yang tidak mengikut pengertian asal kerana ada persamaan serta ada petanda yang menghalang daripada menggunakan pengertian asal. Saya ulang sekali lagi, susunan ayat yang menggunakan suatu perkataan yang tidak mengikut pengertian asal kerana ada hubungan persamaan serta ada petanda yang menghalang daripada menggunakan pengertian asal. Saya rasa yang pertama tu hubungan persamaan tu anda clear. Tapi bila sebut yang menghalang, petanda yang menghalang daripada menggunakan pengertian asal, contoh macam ni. Kadang-kadang kita tak suka cakap direct kan. Kita orang Melayu pun dibiasakan cakap direct tu macam tak boleh. Cakap direct kan rasa macam hard feeling. Hurt feeling. Hurt ke hard feeling? Hurt hurt. Sakit hati. Cakap direct kan. Contoh macam apa cakap direct? Kita rasa macam geram sangat orang tu. Kan dia tu kan, ada macam keluar tu kan. Sebab kita geram sangat. So, apakah yang dikatakan petanda yang menghalang? Sebab adat di situ tidak membenarkan kita guna perkataan itu. So, caranya adalah menggunakan isti'arah tu. Dia geram sangat, dia kata kau monyet. Macam tu. Nampak tak? Monyet boleh terima pakai. Maknanya kalau dengar kau monyet tu, tak seperti mana kalau dia nak kata kau ni macam mana nak cakap? Faham tak? Macam dia gunakan satu perkataan sebab ada penghalang. Sebab mungkin adat tempat itu kalau sebut yang 5 patah perkataan tu tak boleh. So, didengari kasar. Dia gunakan satu misal yang lain, satu perumpamaan yang lain, isti'arah, untuk meletakkan perkataan tu kepada orang tu yang dinisbahkan itu. Tapi dia fokus pada sifat orang tu lah. Dia persamaan. Tapi bila dia tidak semua apply pada persamaan. Ada juga yang perkara yang menghalang. Aku tak boleh sebut benda tu. Aku nak sebut sangat benda tu tapi tak boleh. Sebab takut lepas ni kan dia kata aku sebut perkataan yang censored. Kan? Jadi aku gunakan isti'arah untuk memberitahu satu perkara yang seakan-akan perkara yang aku nak sampaikan itu. Okey, boleh faham? Jelas tak masuk isti'arah? Macam saya tadilah, asadun, yang tadi yang sahabat kita sebut tadi, asad, singa, bahar, itulah dikatakan isti'arah. So, ulama balaghah sepakat al-amthal itu adalah isti'arah itu sendiri. Isti'arah. Okey, itu pendapat pertama. Pendapat kedua daripada Abu Ubaidah Ma'mar. Abu Ubaidah Ma'mar dalam kitab dia Majaz Al-Quran. Anda dengar kitab-kitab orang balaghah tulis ni pun kita tengok orang balaghah sungguh. Dia cerita pasal amthal, dia cerita pasal majaz. Okey, dia telah mentafsirkan, dia sebut perumpamaan al-amthal adalah asy-syabah. Al-amthal ataupun huwa asy-syabah. Asy-syabah tu apa benda? Syibih-syibih kita dengar kan? Syabah.
Syabah itu maksudnya persamaan. Sekali lagi, dia macam repeat daripada tokoh bahasa punya definisi. Asy-syabah bermaksud persamaan. Sebab tu kalau kita belajar balaghah dulu tuan-tuan sekalian, kalau saya belajar balaghah, mungkin ada kita yang belajar balaghah, kita akan belajar satu topik yang sebagai tashbih. Tashbih, kan? Dia adalah dikatakan tashbih, syibih jumlah, ada tu tashbih macam-macam lah. Okey. Tapi ulama balaghah ni iaitu Abu Ubaidah Ma'mar, dia mengatakan al-amthal huwa asy-syabah. Iaitulah persamaan. Syabah ni maksudnya persamaan. Persamaan. Okey. Cuba ulang balik dua pendapat daripada tokoh bahasa dan dua pendapat daripada tokoh balaghah. Sebab saya nak habis saya punya start sekarang ni sampai ni tokoh tafsir saja. Okey, ulang balik dua tokoh bahasa. Yang pertama benda saya mudahkanlah, dia punya ayat panjang. Ada buat macam ni je. Makhluk, objek, bila ada je perumpamaan, makhluk sama dengan objek, objek sama dengan makhluk. Okey, itu satu. Yang kedua benda sifat kepada sesuatu. So ini dua pendapat. Siapa ulama yang saya datangkan tadi? Khalil, seterusnya Askari. Abu Hilal Al-Askari. Okey. Okey, dua pula pendapat daripada tokoh ilmu balaghah. Siapa apa benda? Okey, siapa dulu? Muhammad Bakar. Disebut apa? Susunan ayat, maknanya isti'arah lah. Maknanya al-amthal sama dengan isti'arah. Isti'arah tadi yang kita baca tadi, yang anda salin tadi tu. Susunan ayat sampailah tadi perkara yang sama ataupun perkara yang ada penghalang untuk kita meletakkan persamaan pada orang tersebut. Okey, yang kedua Abu Ubaidah sebab apa benda? Asy-syabah. Asy-syabah itu apa benda? Persamaan. Okey, setakat ni anda nampak ada tak kontradik di antara ulama lughah dengan bahasa? Ulama lughah dengan bahasa pula. Ulama lughah dengan ulama balaghah. Tak ada kontradik kan? Cuma satu ni dia umum, satu lagi dia khusus sikit. Sebab orang ni dia orang falsafah bahasa. Orang falsafah bahasa. Okey. Yang ni part yang saya tak sabar nak kongsi. Iaitulah pendapat dan pandangan daripada tokoh tafsir tentang amthal. Okey. Satu perkara yang kita kena faham, bila tokoh tafsir datangkan satu definisi, definisi dia akan berat ataupun cenderung kepada untuk kenakan dengan Quran. Kalau tadi dua orang tokoh tadi tu, tokoh lughah dengan tokoh balaghah, mereka just sekadar bergantung kepada ilmu bahasa tu, kepada falsafah bahasa, kepada teknikal bahasa, dia fokus pada itu saja. Tapi bila tokoh tafsir, dia buat je definition, buat je istilah, buat je makna, dia akan datangkan makna yang kena dengan Quran. Itu purpose dia datangkan definition. Dan saya pun baru tahu, banyak ulama, saya perasan dah sebelum ni, kalau kita buka tafsir kan, khususnya dalam bahasa Arab, banyak ulama-ulama kita yang tafsir ni, dia akan letak sebagai first kali dia akan tulis kepada ayat tu, tafsiran tu, istilah dia apa. Anda biasa tak biasa baca tafsir, dia akan datangkan makna istilah dia. Istilahan huwa apa benda? Istilahan apa benda? Istilah dia apa? Istilah dia apa? Makna istilah. Nampak tak? Maknanya benda tu dah menjadi disiplin. Sebab dia bimbang kalau tak ada datangkan makna istilah ini, ramai orang sekadar tergantung kepada ilmu bahasa, tapi tidak tergantung kepada ilmu Allah. Okay? So bagusnya ulama tafsir datang, dia mengharmonikan pendapat ni untuk dikenakan amthal fil Quran. Okay? So taklah kata sekadar berterbangan dengan teknikal bahasa, tapi dia kena didasarkan dengan ilmu Allah itu sendiri, iaitu Al-Quranul Karim. Okay. First kali, ini adalah imam ataupun ketua bagi segala mufassir, iaitulah Al-Imam At-Tabari. Ini pendapat pertama. Al-Imam At-Tabari. Tafsir yang dia tulis apa benda? Tafsir Tabari lah. Nama panjang dia apa? Sebab contohnya macam kita hari ni kan, Ibnu Kathir tafsir apa? Ibnu Kathir kan? Tapi anda kena tahu nama-nama tafsir tu, teman sekalian. Saya itu masa saya belajar dulu kat UIA Quran Sunnah, lecturer saya kalau kita tulis kan pendapat daripada Ibnu Kathir, tulis min tafsir Ibnu Kathir, salah. Dia kena namakan kitab tu apa benda? Tafsir Quranil Azim. So nama tafsir tu dah penat ulama tu tulis dan bagi tasmiyah pada kitab tu, kita ambil tafsir Ibnu Kathir. Cuba jadi disiplin sikit kan. Kalau kita masuk da'i milenial kan ada pengkritik tu, dia akan cadangkan kan, kena ada disiplin buat benda ni. Sebut kitab, nama kitab tu betul, jangan sebut tafsir Ibnu Kathir, sebutkan nama kitab tu. Kalau At-Tabari, nama kitab dia Jami'ul Bayan.
Jami'ul Bayan tadi baru nak kan. Jami'ul Bayan fi ta'wilil Quran. Jami'ul Bayan fi ta'wilil Quran. So lepas ni anda nampak upgrade sikit. Datang Tadabbur Center nampak dia punya beza sikit kan. So anda tak sebut tafsir At-Tabari. Saya nak beli tafsir At-Tabari. No, anda pergi kedai, saya nak cari kitab ataupun kitab tafsir Jami'ul Bayan fi ta'wilil Quran. Dia ni orang ni sasah graduan daripada Quran Sunnah kot. Padahal kelulusan sains, geologi kan, macam-macam. Tapi sebut tu nampak kemah lalu. Kelebihan At-Tabari ni tuan-tuan sekalian adalah dia ini adalah orang yang sangat-sangat suka bermain dengan bahasa. Kalau kita buka tafsir Tabari, anda akan banyak jumpa dengan banyak sangat sajak dan puisi. Satu lagi lah adalah bila anda buka tafsir Tabari, kenapa Ibnu Katsir muncul? Sebab Ibnu Katsir ni dia tahqiq. Zaman Ibnu Katsir bila dia buat tafsir Quranil Azim, dia tahqiq Imam At-Tabari. Tahu tak tahqiq? Tahqiq ni apa benda? Bukan. Dia macam dia review balik. Dia review balik apa yang At-Tabari buat. So dia buat satu tafsir, dia membuang kelompangan-kelompangan yang ada pada At-Tabari. Antara kelompangan yang ada pada At-Tabari adalah dia masuk semua hadis. Sebab itu tafsir Jami'ul Bayan dia komplit. Sebab apa? Hadis dhaif ada, maudhu' ada, dia muat masuk semua benda dalam tu. Semua dia bercampur belaka. Sahih ada, semua dia ada kat dalam tu. Tapi datang Ibnu Katsir, dia buang mana dhaif, mana maudhu'. So kalau dia nak masukkan pun dia akan terus bagi tahu ini hadis dhaif. Nampak tak? Itu beza Ibnu Katsir punya pendekatan manhaj penulisan dengan At-Tabari. Tapi best baca Tabari sebab tu Tabari tebal ni. Tabari sebab apa? Semua ada dalam tu. Semua dalam tu. Dan sebab tu jugalah sajak ke puisi ke dia muat masuk kat dalam tafsir dia. Dan antaranya adalah dia letakkan satu puisi untuk mendatangkan definisi kepada al-amthal, dia datangkan dalam bentuk puisi. Okay, nak dengar puisi dia? Saya tak pandailah baca puisi, mendendangkan puisi macam orang Arab, tapi saya baca lah. Nampak monotonous tu, minta maaf lah Okay. At-Tabari sebut dia ambil puisi yang dihasilkan oleh Ka'ab bin Ibn Zuhair. Bunyi dia macam ni. Kanat mawa'idu urqub laha mathalan wa ma mawa'iduha illa al-abatil. Maksudnya adalah janji-janji urqub itu baginya perumpamaan dan kesemua janjinya itu adalah palsu. So At-Tabari berpendapat al-amthal itu adalah, kalau nak faham amthal, ambil puisi ni untuk faham amthal. Sebab dalam puisi ini masyarakat Arab dia akan letak macam ni saya bagi dia punya maksud dulu. Maksud bagi puisinya adalah jangan mungkir janji. Okay. Anda nampak dia punya end product dulu. Jangan mungkir janji. Orang-orang Arab dulu, mereka tak akan sebut kau ni mungkir janji, kau ni mungkir janji, kau ni mungkir janji. Tapi orang Arab yang bijak berpuisi, dia akan kata orang yang mungkir janji itu seperti urqub. Okay. So dia kata kamu mungkir janji, tapi dia kata kamu ini seperti urqub. Kamu ini seperti urqub. Sebab cerita urqub ini cerita yang sangat popular dekat tanah Arab dulu. Pasal cerita pasal orang mungkir janji. Faham tak? Macam kita kan, apa benda? Si tanggang, kan? Jangan jadi seperti si tanggang. Jangan jadi seperti malin kundang. Apa lagi dah cerita-cerita orang dulu? Lagi apa lagi? Jangan jadi seperti tak cerita. Jangan jadi macam labu-labi, kan? Sebab kita dah terpengaruh dengan cerita tu. Arab pun ada juga macam tu. Dan antara cerita yang popular dekat tanah Arab dulu adalah cerita urqub. Cerita urqub ni tuan-tuan sekalian, kalau tengok dalam kitab Mawa'id Urqub, janji urqub ni kisah ni cerita pasal janji lah. Urqub ni seorang yang kaya. Dia ada satu ladang kurma yang sangat-sangat ranum. Okey? Sangat-sangat ranum. Lalu urqub ni tuan-tuan sekalian, satu hari dia ada adik saudara lelaki. So dia ni orang susah. Urqub ni kaya. So dia adik lelaki ni jumpa dengan dia, dia kata, "Ya Urqub, boleh tak aku nak mohon sedikit bantuan sebab aku ni terlampau miskin." Lalu Urqub kata, "Boleh, aku nak bagi bantuan. Tapi kau ambil satu tempat ni, kawasan yang kurma ini. So bila dapat hasil kau jual, itu adalah untuk kamu." So dia kata tunjuk dekat tempat tu, masa tu kurma tak masak lagi. Kurma tak masak. Dia kata aku boleh bagi bantuan kepada kamu Urqub, tapi kamu ambil kawasan ini yang tak masak lagi, kamu jaga. Once dia dah masak, kamu ambil, kamu jual, kamu ambil hasil dia. So itu hak kamu dah. Tapi tuan-tuan sekalian,
bila dah berlaku hari demi hari, masak pokok tu, tiba-tiba apa yang dilakukan oleh Urqub adalah dia khianat pada janji dia. Apa yang dilakukan adalah kurma itu dia ambil untuk diri dia sendiri. Hasil yang dijual pun untuk dirinya sendiri. Dia mungkin janji kepada adiknya tadi. So cerita itu berlega-lega dekat dalam kalangan masyarakat Arab. So siapa saja mungkir janji dulu adalah Urqub. Siapa mungkir janji? Urqub. Boleh faham So apa yang dikatakan oleh At-Tabari dalam ayat ni, kalau kamu nak faham amsal, tengok macam mana puisi ni muncul dan macam mana cerita Urqub ni muncul. So itulah yang dikatakan sebagai al-amthal. Sama juga dalam Quran, bila Allah cerita sebuah kaum, kadang-kadang Allah gunakan kaum yang lain, betul? Kan? Semua orang tahu cerita pasal kaum tu. So Allah menggunakan mathal seperti kaum itu. Boleh faham Okey. Contoh, kalau kata tadi kan kaum lain digunakan satu kaum lain untuk sebagai contoh kan. Anda buka surah Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jap. Bukan surah ni. Bukan. Ni, sorry. Surah Az-Zukhruf ayat 59. Al-Baqarah pula. Surah Az-Zukhruf ayat ke-59. In huwa illa 'abdun an'amta 'alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Nampak tak? Dia gunakan satu lagi perumpamaan Bani Israel. Maksudnya adalah Nabi Isa alaihissalam tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai bukti tanda kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Nampak tak? So Allah gunakan Nabi Isa sebagai masal kepada Bani Israel. So macam cerita tadi, At-Tabari ambil cerita Urqub untuk diberikan pengajaran pada orang yang mungkir janji. Tapi untuk cerita ni Allah ambil Nabi Isa sebagai masal kepada Bani Israel. Boleh faham So ini cara At-Tabari mendatangkan definisi al-amthal. Baru satu ulama. Boleh faham Boleh faham tak macam mana? Dia gunakan satu cerita. So dalam Quran dia kata dalam konteks Quran, dia taklah setiap masa Allah menggunakan objek. Itulah poin yang Tabari nak sampaikan. Ada ketika-ketika Allah ambil kisah orang lain sebagai masal kepada kaum yang sedang buat benda yang sama. Itu. Okey, boleh faham? Itu definisi mudah dia. Itu At-Tabari. Yang kedua, saya rasa sempat sampai nombor 2 kot. Tak apa kot Nama pengajian berkitab memang dia taklah betul habis dalam satu hari. Dia kena slowly. So once anda ada kitab, taklah mungkin anda tapi lepas ni anda just tonton buku je lah. Sekarang ni mungkin nak kena dengar, nak catat semua kan. Tapi once ada kitab, anda just bawa highlight ke, anda bawa pensel, just buat footnote je. Okay. Pendapat kedua, yang ni pendapat terakhir. Lepas ni saya ada banyak lagi. Kelas akan datang pun saya akan sambung sikit lagi daripada tokoh-tokoh ulama tafsir. Pendapat kedua kita ambil daripada Al-Alusi. Al-Alusi. Kitab yang ditulis mudah, tafsir. Siapa tahu? Itulah biasa kita bila sebut tafsir, bila sebut Alusi, tafsir Alusi. Tafsir Alusi. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Kan? At-Tabari, tafsir At-Tabari. Al-Alusi, dia punya tafsirnya namanya Ruhul Ma'ani. Al-Alusi, kitab tafsir yang ditulis adalah Ruhul Ma'ani. Mungkin anda dah pernah dengar kitab ni. Kan? Tapi sebab kita pun dah biasa sebut. Kadang-kadang kita pun rasa macam tafsir Al-Alusi dengan Ruhul Ma'ani ada beza ke? Sama lah tu. Ruhul Ma'ani adalah tafsir Al-Alusi. Dia kata apa benda? Dia ambil pendapat macam tokoh balaghah tadi. Dia kata al-amthal adalah satu bentuk tasbih, isti'arah, kinayah, hikmah dan ibrah. Okey, tulis perkataan-perkataan ni. So dia kata amsal tu ada banyak maksud dia dan tulis dia punya point ni. Pertama adalah tashbih. So Al-Alusi mengatakan maksud al-amthal adalah first kali satu tashbih. Yang kedua adalah isti'arah yang kita bincang tadi tu. So tashbih tadi mana tashbih? Syabah mana syabah? Persamaan. Tashbih sama dengan syabah. Persamaan. Isti'arah yang kita belajar tadi tu. Seterusnya adalah hikmah. Tashbih, isti'arah, seterusnya hikmah. Dan perkataan keempat adalah ibrah. Ibrah. So sebut je amthal ada 4 perkataan yang dimaksudkan oleh Alusi. Yang pertama tashbih, yang kedua isti'arah, yang ketiga adalah hikmah, yang keempat adalah ibrah. Ibrah ni apa yang ibrah? Ibrah ni pengajaran. Nanti kan tuan-tuan sekalian, sebab tu saya kata saya tak nak lepaskan babak tokoh tafsir ni. Sebab nanti
anda akan tengok pula nanti saya akan bawa anda kepada pertembungan idea di antara ulama tafsir ni. Sebab ada orang akan raw idea, amsal itu bukan hikmah, hikmah bukan amsal. Oh nanti dia punya debate di antara maksud amsal tu. Kita mungkin nampak, bukan kita faham amsal ni nak dapatkan hikmah. Tapi ada ulama tafsir mengatakan amsal bukan hikmah. Hikmah juga bukan amsal. Oh nanti. Sampai setara tu saya nak bawa anda lepas ni untuk pergi dalam kepada makna amsal. Anda okey tak dengan macam tu? Sebab saya nak ajar anda disiplin. Macam tu lah kita orang belajar dulu pun tuan-tuan sekalian. Tak semua benda kita nak mudahkan. Boleh Boleh. Okey, so faham So ulang balik empat kalimah yang didatangkan oleh Al-Alusi. Tashbih, istiarah, hikmah, ibrah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, cukup sekadar tu. Kita dah pukul 10 dah ni. Jadi tuan-tuan sekalian, terima kasih. Tapi sebelum saya nak terima kasih tu, saya nak bagi conclusion dulu lah kan. Kalau lepas ni tak tahu apa benda sebenarnya Ustaz nak sampaikan daripada semua kuliah-kuliah hari ni. Saya conclude balik semua benda yang kita belajar tadi. Yang pertama adalah kenapa Allah guna daraba. Ni kesimpulannya lah kesimpulan. Lepas ni kita akan buka soalan kalau ada soalan Yang pertama adalah kenapa Allah guna daraba kepada mathal. Cuba anda datangkan kenapa kesimpulan Allah guna daraba. Kenapa? Sebab supaya nanti anda bawa balik tu anda boleh sembang lah dengan kawan anda kat dalam kereta. Ataupun abang tak ada, abang call, awak kat mana sekarang ni? Ni abang balik pada kelas, ni saya dapat tadi. Anda boleh sembang balik lah. Okay, apa benda? Kenapa Allah guna daraba? Kenapa Allah tak kata aku sampaikan saja wabelir ke, balagha amsal ke? Kenapa nak kena darabal amsal? Sebab impact. Macam mana puan? Kesan kepada dua pihak. Bermakna ini juga mendatangkan maksud Nabi sampaikan tu bukan sekadar sambil lewa. Nabi sampaikan perumpamaan ni dengan bersungguh-sungguh. Nabi tak sekadar one off punya touch, tapi Nabi bersungguh-sungguh nak tengok macam mana kesan aku sampaikan perumpamaan. Sebab tu Allah kata kena ada tindakan. Tindakan ni akan dapat dikenal pasti bila mana kita ada follow up, betul? Kan? Tu Nabi. Nabi ni bukan seorang pengajar semata-mata, tapi Nabi seorang pendidik. Pendidik ni apa beza dengan pengajar? Pengajar just ajar, dah. Tapi pendidik ni siapa? Dia mungkin cikgu-cikgu IPG, dia tahulah beza benda ni kan. Pendidik macam mana? Dia ajar dan dia follow up. Dia tengok apa kesan pembelajaran tu kepada diri dia, kepada akhlak dia, kepada pengamalan hidup dia. Macam mana sains kemanusiaan dia dipraktikkan dalam kehidupan dia. Benda tu. Okey, maknanya kesan kepada dua-dua pihak, yang memukul dan yang dipukul. Itu hikmah daraba. Okey. So di samping itu juga kita akan belajar dari sudut terkesan, dirasai, menghasilkan tindakan, menghasilkan perbincangan, itulah daraba. Seterusnya, kita belajar apa lagi? Kita belajar ada 3 kelompok yang mendatangkan amthal punya definition. Siapakah 3 kelompok tersebut? Lughah, bahasa, balaghah, tafsir. Okey, saya kongsikan 2 daripada tokoh bahasa. Dia kongsi apa? Siapa ulama yang berkongsi dia punya pendapat tentang bahasa ni? Khalil bin Ahmad. Lagi apa pendapat dia? Anda pun ikut pendapat saya kan? Makhluk, objek makhluk sama. Okey. Lagi? Abu Hilal Al-Askari, sifat kepada sesuatu. Okey, seterusnya tokoh apa? Tokoh balaghah. Tokoh balaghah dia kongsi pula, siapa pula yang kongsi? Muhammad Bakar Ismail. Dia kongsi apa? Isti'arah. So al-amthal sama dengan isti'arah. Itu di sisi Muhammad Bakar Ismail. Isti'arah tu apa? Susunan ayat tu yang dah baca sampai habis tu, sama ada persamaan ataupun ada benda yang menghalang untuk dikeluarkan perkataan yang direct ataupun yang sebenar. Pendapat kedua daripada siapa? Okey, Abu Ubaidah Ma'mar. Abu Ubaidah Ma'mar. Okey, Abu Ubaidah Ma'mar dia kongsi apa benda? Asyabah. Asyabah ni maksud dia benda? Persamaan. Okey, terus pada tokoh tafsir saya bawa kongsi 2. Yang pertama siapa tadi? At-Tabari. Dia bawa cerita apa untuk faham dia nak bawa cerita apa dia untuk faham Al-Amsal ni? Urqub. Urqub ni apa? Cerita apa yang berkisah pasal Urqub ni? Orang yang bukit janji. So bermaksud bukanlah amsal itu sekadar bermaksud dengan objek kita nisbahkan, tapi dia juga boleh ambil kisah ataupun cerita. Kalau ada orang buat benda yang sama macam cerita tu, dia pun dia jadi sebagai amsal. Okey. Lagi yang kedua, pendapat kedua. Al-Alusi. Apa nama kitab yang dia tulis? Ruhul Ma'ani. So apa pendapat daripada Al-Alusi? Ada 4 kan? Okey, yang pertama apa?
Tashbih. Yang kedua, isti'arah. Yang ketiga, hikmah. Yang keempat, alhamdulillah, well done. Berita bukan pada dia anda. Dah macam anak saya dah. Dia ada well done, beri tepuk sikit. Okay, terima kasih teman-teman sekalian hadir. Ada soalan ke? Nanti bulan depan, insya-Allah, saya akan sambung tentang kenapa kita kena belajar amsal ni. Apa tujuan dia? Kenapa dalam Quran Allah mendatangkan amsal? Apa reason dia? Apa purpose dia? Kenapa Allah tak boleh direct je bagi tahu? Sebab Allah ni kan Tuhan. Kenapa nak susahkan pembaca ni untuk fikir benda-benda yang tak ada kaitan pun? Lalat lah, apalah, apa kaitan dia? So, apa purpose dia? So, itu kuliah kita pada bulan depan insya-Allah, siri nombor 2. Okay, saya kongsikan juga Al-Baqarah dia akan diteruskan tau. Saya akan teruskan Al-Baqarah, so don't worry. Sama ada saya akan bergilir, so bulan ni bulan depan tu ke, ataupun sebulan 2 kali. Doakan saya ada masa ya. Kan? Sebulan 2 kali. Tafsir Baqarah akan diteruskan, jangan risau. Tadabbur surah Al-Baqarah. Sebab tadabbur surah Al-Baqarah saya akan buat comeback dengan cerita Harut dan Marut. Tu comeback dia. Sambut saja saya simpan tu. Sebab belajar matal dulu, baru faham Harut dan Marut. Okey. Nampak tak alasan tu berkesan? Okey. Okey, cerita Harut dan Marut untuk siri tadabbur surah Al-Baqarah yang seterusnya. Okey, terima kasih tuan-tuan sekalian kerana atas kehadiran. Tuan-tuan sekalian, saya harap kita konsisten hadir. Kalau boleh berkitab ni, kenapa tujuannya supaya anda rasa macam takut nak terlepas. Okey. Kalau anda nak beli, yang ni boleh dapatkan Raudhah Al-Mikyas. Raudhah Al-Mikyas ni dekat Bangi Gateway ni tuan-tuan sekalian. Saya cadangkan anda pergi beli sana kah tuan-tuan sekalian? Sebab boleh anda berkenalan dengan satu tempat yang saya Ustaz Syahari selalu lepak, itulah tempat dia. Okey. Raudhah Al-Mikyas, Bangi Gateway, atas Pharma Royal, atas kedai farmasi. Dekat sana ada satu je kan kedai farmasi kan? Tapi anda cari Pharma Royal atas tu. Macam mana? Belakang biji kopi. So anda cari Pharma Royal, kedai farmasi, anda tengok atas tu. Okey, anda boleh dapatkan ni. Yang ni dia detail. Dia keluarkan semua amsal dalam Quran dengan syarahan-syarahan dia. Yang ni anda nak berkenan secara intelektual, secara akademik, yang ni. Apa itu amsal? Pendapat-pendapat daripada tokoh-tokoh yang besar dalam melakukan sejarah. Okey. Yang ni anda kena order dengan saya. Anda kena order dengan saya untuk dapat harga 30. Anda pergi UPM RM38. So anda order dengan saya 30 je. Okey. UPM dijual 38, tak ada kurang. Tak ada kurang. Okey. Cukup sekadar tu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jangan lupa boleh ambil ni order dengan saya. Saya nak tahu berapa bilangan saya nak kena tempah. Boleh tak seorang keluarkan selai kertas buat list ke? Boleh tak? Okay, cukup sekadar tu Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah was suratul asri. Salihah teman-teman. Soal itu mas sekalian, saya punya slide habis bateri. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih tuan-tuan sekalian.